kita tunggu viewers masuk dulu sekejap sebelum kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita boleh mula dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, petang ni kita dapat teruskan lagi diskusi buku Ayah Cik, dan pada kali ini insya-Allah bersama dengan saya Ustaz Idris Yusof. Mungkin ramai di kalangan kita dah kenal Ustaz. Mana kira ramai dah kenal sebenarnya Ustaz Idris ni. Ustaz Idris sihat? Alhamdulillah. Sebelum kita teruskan, sedikit pengenalan lah, walaupun anak kira ramai dah kenal Ustaz Idris ni. Kalau di peringkat pemuda PAS kawasan Sungai ni, Bangi, nak sebut Sungai Buloh pula. Bangi, Ustaz Idris sebagai TKP, betul lah? Timbalan Ketua Pemuda dan mantan ataupun pernah pimpin Gamis selaku Presiden Gamis lah. Nak ingat lagi sebab Presiden Gamis pertama yang saya pernah follow adalah Ustaz Idris lah. Itu ahli baru mentah lagi di kuis. Dan Alhamdulillah, petang ni saya sebagai moderator je lah. Ustaz Idris akan bantu untuk kupas kitab yang kita nak bincang pada petang ni, yang sudah pun kita bincang tuan-tuan pada 2 minggu yang lalu, memasuki bab yang kedua, iaitu kitab meneladani kepimpinan Anbiya yang dikarang oleh Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, ataupun kita biasa mesra dengan Ayah Cik. Jadi insya-Allah pada petang ini lebih kurang dalam setengah jam ke 45 minit. Sebelum tu, suka untuk saya ingatkan kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, untuk jangan lupa untuk pakat-pakat like dan share, dan boleh komen clear tak clear daripada mana, supaya Ana dengan Ustaz Idris boleh tahulah kalangan audiens ni daripada mana, apa khabar, sihat dan sihat, puasa ke tak.
Boleh sebelum Ana serah pada Ustaz Idris, Ana nak recall sikit berkenaan dengan bab 1 dan bab 2, boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. Untuk makluman Ustaz Idris, bab 1 dan bab 2, bab 1 yang kita dah bincang pada minggu pertama mengenai akidah dan kepimpinan, yang membincangkan aspek tiga aspek, aspek ilmu, amal dan tazkiyah, dan dalam membentuk akidah sebuah kepimpinan perlu kepada ataupun akan adanya mihdah dan tribulasi, akan adanya ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan ketiga-tiga aspek tadi akan membentuk sebuah akidah Islam dalam sebuah kepimpinan Islam. Dan kita dah bincang dalam bab yang kedua berkenaan dengan ciri-ciri ataupun kriteria yang ada pada baginda Nabi SAW, kepimpinan Nabi, yang dalam bab yang sama juga kita nak bincang petang ni. Petang ni kita nak habiskan subtopik iaitu Rasulullah memimpin negara. Kita dah sentuh pada minggu lepas 4 ciri iaitu siddiq, amanah, fatanah dan tabligh. Siddiq iaitu sifat Nabi yang benar, kemudian amanah, kemudian sifat Nabi dan para ulama dan para rasul yang bersifat menyampaikan dakwah, walaupun dalam apa jua keadaan. Ada beberapa senario ataupun kisah-kisah yang kita boleh dalami, yang dalam keadaan para rasul diminta untuk menyampaikan dakwah kepada rakyat, tetapi tidak mengesampingkan para raja-raja, pimpinan-pimpinan negara, tidak dikesampingkan dalam menyampaikan dakwah, sebagaimana Nabi Musa AS diminta untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan para rasul yang lain. Maka yang keempat adalah sifat fatanah, itu bijaksana yang perlu ada kepada kepimpinan, yang ditunjukkan oleh para rasul kita, khususnya baginda Nabi SAW. Sebagai contoh, kita melihat petik peristiwa perjanjian Hudaibiyah yang berlaku semasa Nabi dalam perjalanan dengan para sahabat untuk menunaikan umrah. Akhirnya tak jadi, termaterai satu perjanjian Hudaibiyah yang pada awalnya tidak dipersetujui oleh para sahabat, tetapi akhirnya dengan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, perjanjian Hudaibiyah telah membantu dalam pembukaan kota Makkah, iaitu Fathul Makkah. Okay, so itu secara ringkas dua bab yang pertama, dan kita masih lagi pada bab yang kedua. Subtopik yang terakhir, insyaAllah, Rasulullah memimpin negara. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, insyaAllah anda serahkan pada Ustaz Idris. Fadhal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulu an-nasu 'adatan wa naqulu 'ibadatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azizil karim. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada moderator, saudara Saiful Mujahid pada hari ini. Yang saya hormati sahabat-sahabat yang sedang bersiaran langsung ataupun yang akan mendengar siaran ulangan selepas nanti. Moga-moga tuan-tuan, Ramadan ini tetap Ramadan yang sentiasa kita mencari ruang mengisi benda-benda yang bermanfaat, antaranya dengan diskusi-diskusi ilmiah. Tuan-tuan, hari ini saya rasa kerdil untuk membahaskan tentang isu meneladani kepimpinan Anbiya yang dikarang oleh Tuan Guru kita, Tuan Guru Jabir Awang, yang mana saya kira banyak pengajarannya, dan saya terlalu kerdil untuk berbicara tentang apa yang ditulis oleh beliau. Walau bagaimanapun, insya-Allah kita sama-sama berbincang. Kira saya anggap macam bentang assignment ni, apa syarah suruh ni.
Kan moderator suruh soalan macam saya anggap pensyarah suruh ya hari ni ya. Jadi insya-Allah hari ini subtopik yang kita nak bincang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin negara. Kerana kita nak mengetengahkan bahawa dalam menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model ini bukan hanya soal bagaimana nak berbuka puasa, makanan apa kita nak buka puasa nanti yang mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pasti dan pasti itu juga yang akan kita contohi. Dan juga kita tidak akan mengesampingkan perkara-perkara besar yang lain. Termasuklah peranan Nabi SAW sebagai seorang yang memimpin negara untuk menjadi contoh dalam satu ruang lingkup yang lebih luas perbincangannya. Berkaitan dengan bab yang kita nak bincangkan hari ini, kita lihat bagaimana pengarang memulakan topik berkaitan dengan Rasulullah SAW memimpin masyarakat majmuk ini. Dalam mukadimah kepada subtopik ini, satu benda yang nak dibawa oleh pengarang kita iaitu bagaimana tugas-tugas kepimpinan, urusan politik merupakan salah satu daripada tanggungjawab hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita menggabung jalinkan dua tanggungjawab, antaranya ialah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yang disebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56, dan juga kita nak kaitkan dengan tanggungjawab yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iaitu marilah sama-sama kita melihat tanggungjawab kehambaan ini. Yang pertama menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Pada masa yang sama tidak terhenti tanggungjawab kehambaan kita di situ, tetapi ada lagi tanggungjawab yang berkaitan dengan kekhalifahan. Bagaimana tuan-tuan kita nak menjadikan tugas-tugas kekhalifahan ini juga sebagai satu ibadah. Mengkhilafahkan ibadah dan juga mengibadahkan khilafah itu sendiri. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apabila kita meletakkan ini sebagai tanggungjawab yang seiring, maka kita akan nampak bahawa ini juga adalah tanggungjawab sebagai hamba Allah. Ia bukan hanya sekadar sampingan, tetapi ia satu tanggungjawab penting untuk sama-sama kita melaksanakan amanah tersebut. Dimulakan bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatihah, iaitu surah yang kita akan baca dalam solat. Yang tak dapat tidak kita akan baca dalam solat. Iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disebut tentang bagaimana hakikat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri yang mengurus takbir alam ini. Dan tuan-tuan, salah satu tanggungjawab mengurus takbir alam ini juga Allah Taala telah amanahkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang tugas kekhalifahan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tadi. Yang mana menceritakan bagaimana dialog Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat, yang menceritakan Allah Taala akan beri tanggungjawab mengurus takbir dunia ini kepada manusia, yakni kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perbincangan berkaitan dengan perbahasan perkataan khalifah, yang mana ialah kata terbitan daripada perkataan khilafah yang bermaksud mentakbir. Yang mana maksudnya ini ia tidak lari daripada perkataan-perkataan lain, politik, siasah dan sebagainya. Kalau kita lihat apa yang pernah disimpulkan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah, Al-Muqaddimah, bagaimana Ibn Khaldun menyebut tentang tanggungjawab kekhalifahan itu, iaitu khalifah adalah mereka yang bertanggungjawab melaksanakan perintah Tuhan. Berhak menentukan hukum, yang mana berhak menentukan hukum ataupun undang-undang Allah. Tuhan itulah yang berhak menentukan hukum ataupun undang-undang. Yang mana tugas ini tak lain tak bukan untuk menjaga agama dan juga siasah mengurus dunia ini, kita mestilah uruskan dengan menggunakan agama tadi. Yakni agamalah yang menjadi kerangka siasah ataupun tugas-tugas kekhalifahan. Disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW. Dalam riwayat Bukhari menyebut bagaimana kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dipimpin siasat dan politik ini oleh para anbiya. Dan kita tahu bahawa banyak cerita para nabi ini daripada keturunan Bani Israel, dan bagaimana nabi-nabi itu telah melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan, mengajak mereka, golongan Bani Israel, untuk sama-sama memastikan dunia ini mengikut aturan ataupun kerangka agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah-kisah para nabi terdahulu menjadi suatu bukti kepada kita bagaimana agama tidak terpisah daripada tanggungjawab politik
kepimpinan siasah ini. Bahkan kita lihat para rasul terdahulu, mereka tidak lari daripada berhadapan dengan golongan-golongan seperti mana golongan rakyat, orang bawahan. Bagaimana Nabi Musa AS menyelamatkan Bani Israel misalnya. Dan mereka juga orang kata tak lari daripada berhadapan dengan golongan raja sebagaimana disebut oleh moderator tadi. Dan Nabi Musa, Nabi Harun berhadapan dengan Fir'aun misalnya. Mereka tak lari daripada berhadapan dengan cabaran oleh golongan yang disebut sebagai Al-Mala'. Kita baca dalam awal juzuk yang ke-9 misalnya, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya syu'aib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina. Akhir ayat. Yang menceritakan bagaimana Nabi Syu'aib berhadapan dengan ancaman pembesar yang sombong satu ketika dahulu. Bahkan ada di kalangan rasul itu, Allah Subhanahu wa taala menyusun mereka. Ada yang pada tahap menjadi seorang raja, berada pada tahap tertinggi dari sudut pentadbiran, mengurus takbir manusia pada zaman mereka, bagaimana Nabi Daud alaihi salam yang kemudiannya diwarisi pula oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi ini yang berlaku secara umum, secara asasnya nak menceritakan bahawa dari sudut sejarahnya bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala dari sudut tanggungjawab dengan Tuhan, dia tidak lari daripada tanggungjawab menjadi hamba Allah yang beribadah, pada masa yang sama tak lari daripada tugas-tugas kekhalifahan mengurus takbir dengan agama ini. Tuan-tuan, kalau kita memandang mengurus takbir dunia ini satu benda yang tak penting. Tuan-tuan, persoalannya kita nak serahkan dunia ni kepada siapa? Maka apabila kita biarkan dunia diurus takbir oleh mereka-mereka yang tidak ada agama, tuan-tuan, macam-macam kacau bilau, ekonomi yang menindas misalnya, dan banyak lagi cengkaman-cengkaman yang akan menyebabkan kita lihat orang yang dhaif, golongan mustadhafin, terus berada sebagai golongan yang terus ditindas tanpa pembelaan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dalam subtopik ini ada tajuk berkaitan dengan pengajaran daripada sirah nabawiyah. Yang difokuskan dalam perbincangan subtopik ini ialah tentang bagaimana junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin. Dalam memimpin ini tuan-tuan ada dua pembahagian, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin sahabat juga umat dalam suasana marhalah Makkiyah dan juga adanya marhalah Madaniyah. Dua suasana yang berbeza. Misalnya, kalau kita lihat pada marhalah Makkiyah, apa pendekatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan dalam sirah, kita tengok. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membina hubungan dengan non-muslim. Di mana ada non-muslim yang kita kata yang tidak ekstrim, yang mungkin boleh dibina hubungan, yang boleh dapat bantuan, misalnya dengan Abu Talib, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sangat kasihi, orang yang banyak bela Nabi walaupun sampai ke akhirnya dia tidak memeluk Islam. Tapi tuan-tuan, ini antara yang Nabi SAW membina hubungan dengan golongan-golongan yang tidak Islam. Adapun golongan-golongan yang Islam, pendekatannya berbeza. Nabi SAW bertegas misalnya dengan golongan seperti mana Abu Jahal misalnya, Abu Lahab. Ada penegasan-penegasan yang Nabi SAW tidak kompromi dengan mereka, yang kita akan tengok sebentar lagi insya-Allah. Jadi kerjasama ini dilakukan untuk mendapat perlindungan dan juga kesatuan persaudaraan dengan mereka tadi, bahkan membentuk hubungan kekeluargaan yang telah terbina sebelum ini. Kemudiannya kita lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat dalam konteks hubungan dengan dunia luar. Mereka yang luar daripada semenanjung Arab. Misalnya tuan-tuan, dua kuasa besar dunia, Rom dan juga Parsi. Kalau kita lihat dua kuasa besar dunia ini, dua-duanya bukan Islam. Kedua-duanya pernah bermusuh dengan Islam, bahkan kemudian Islam membuka Rom dan juga Parsi ini. Tuan-tuan, Rom dan juga Parsi, bagaimana kalau kita lihat dalam permulaan awal surah Rum, Allah Ta'ala turunkan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan seterusnya. Awal penurunan surah Rum ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang Rom telah dikalahkan. Tuan-tuan, bila cerita Rom dikalahkan, Nabi dengan sahabat sedih. Musyrikin bergembira. Tuan-tuan, kenapa dua beza suasana tadi? Antaranya tuan-tuan, Rom dengan Parsi, kalau kita lihat dari sudut latar belakangnya, Rom ini Ahlul Kitab, adapun Parsi, Majusi, musyrik. Jadi lebih dekat Rom berbanding dengan Parsi. Walaupun kita kata dua-dua tadi pernah menjadi musuh,
Tetapi bagaimana Nabi SAW dan juga para sahabat meletakkan kedudukan Rom dan Parsi ini dalam suasana yang berbeza. Contohlah kita kata hari ini, dalam konteks kita hari ini, bukan bermaksud kita ni suka Rusia, tak suka US. Contohlah pertemuan Rusia dengan US. Bila ada komen-komen yang mungkin cenderung kepada Rusia, bukan bermaksud kita ini berakidah Rusia. Tidak. Tapi melihat bagaimana penentangan di antara Rusia dan juga US contohnya, bagaimana mudarat yang lebih besar, ancaman lebih besar. Jadi dua situasi yang berbeza. Dan bukan bermaksud kita ni telah berakidah seperti mana akidah Rusia tadi. Dalam konteks tadi, bukanlah bermaksud Nabi dengan sahabat ni telah berakidah dengan akidah Rom. Tapi melihat kepada dua kedudukan yang berbeza di antara Rom dan juga Parsi. Walaupun kita kata kedua-dua kuasa besar dunia ini yang menjadi musuh, menjadi ancaman memerangi negara Islam, dan selepas itu akhirnya telah dibuka oleh Khalifah Rashidun. Kemudiannya Nabi SAW pernah mengarahkan para sahabat berhijrah ke Habsyah, yang jumlah mereka pada ketika itu sekitar 70 ataupun 80 orang yang diceritakan oleh sahabat Nabi SAW, yang bila mana mereka berhijrah ke Habsyah. Dan kalau tuan-tuan buka tafsir Ibnu Katsir dalam membahaskan ayat yang terkandung dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil, cerita tentang seruan Nabi Isa kepada Bani Israel, yang menyampaikan khabar gembira kelahiran Nabi SAW. Maka tuan-tuan, Ibnu Katsir membawakan suatu kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Cerita bagaimana akhirnya pengakuan daripada Najasyi bahawa dia mengakui kebenaran Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat itu menceritakan Raja Najasyi kata, kalaulah aku ni tak sibuk dengan urusan pentadbiran, aku nak pergi cari dia. Ni cari Nabi SAW, bahkan dia nak berkhidmat dengan Nabi. Sanggup bawa sandal, sediakan air wuduk untuk Nabi. Bagaimana Najasyi mengakui kebenaran berita gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa AS, bahkan diceritakan dalam kitab Injil. Jadi Nabi SAW tahu bagaimana kedudukan Najasyi tadi. Walaupun Nasrani, tapi Nasrani yang bagaimana? Dia kalau kita lihat penganut Kristian Ortodok yang tidak ekstrim. Nabi tahu golongan begini boleh dibina hubungan, bahkan boleh memberi perlindungan kepada sahabat-sahabat Nabi di kalangan mustadhafin pada ketika itu. Dan terbukti memang sahabat-sahabat Nabi selamat di Habsyah satu ketika dahulu. Kalau kita lihat bagaimana perbezaan kedudukan nak dibandingkan Nasrani, Yahudi dan juga musyrik. Kita lihat bagaimana pengarang tunggu kita bawakan ayat Al-Quran Al-Karim pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-82 83 awal juzuk yang ke-7. Allah Taala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ila akhir ayat. Demi sungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang yang beriman ialah orang Yahudi dan juga orang musyrik. Dan demi sungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang yang beriman ialah orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani. Ada ceritalah berkaitan dengan mereka ni, ada rahib-rahib. Dan tuan-tuan akan boleh lihat dulu kalau dalam surah Al-Qasas ayat 50 lebih, tuan-tuan akan tengok surah Al-Qasas ada cerita bagaimana golongan yang mendapat dua ganjaran. Jadi kaitkan oleh Sa'id bin Jubair bahawa mereka ini adalah pendeta-pendeta yang dihantar oleh Raja Najasyi. Mereka datang ke Makkah, tuan-tuan berjumpa dengan Nabi, tanya soalan Nabi, Nabi baca ayat Quran, mereka menangis, mereka beriman. Dan mereka dimaki hamun oleh musyrikin, tapi mereka tetap beriman. Mereka kata kepada golongan yang menghina mereka, lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum. Jadi pendeta-pendeta ini datang daripada mana? Daripada Habsyah. Siapa yang hantar mereka? Raja Najasyi. Nabi tahu bagaimana tahap pegangan Raja Najasyi itu, dan Nabi menghantar sahabat-sahabat Nabi untuk mendapat perlindungan pada ketika itu. Jadi ini antara networking yang pernah dibina oleh Nabi SAW satu ketika dahulu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jadi Nabi berhadapan dengan beberapa situasi yang berbeza era Makkiyah dengan Madaniyah. Kemudian dalam buku kita ini, dalam subtopik ini ada tajuk berkaitan dengan hijrah dan kuasa politik. Di mana kita pergi melangkah kepada marhalah Madaniyah,
yang menceritakan bagaimana Nabi SAW berhijrah. Sebelum berhijrah, Nabi pernah ditawarkan kedudukan. Tetapi kedudukan yang tidak memberi makna dalam hal menegakkan syariat misalnya. Apa yang berlaku? Nabi bertegas pada prinsip. Nabi tolak tawaran tersebut kerana tuan-tuan, apa makna kalau ada kuasa tidak melaksanakan perintah Allah? Maka ini yang kita nak jadikan tauladan. Prinsip tidak boleh digadaikan semata-mata mendapat kuasa. Jadi tak betul lah kalau pandangan setengah orang kata apa, kita yang penting kuasa dulu. Kan? Lepas tu kita cerita lain lah dalam bab pelaksanaan. Jadi kalau kita tengok kepada sunnah yang ditunjukkan Nabi SAW, Nabi pernah ditawarkan kuasa politik dan Nabi tetap bertegas dengan prinsip, dan berlakunya kemudiannya Nabi membina kuasa politik yang boleh melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu setelah mana era Madaniyah ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dan kita pun sedia maklum bila berlakunya hijrah, Nabi satu padukan Aus dan Khazraj, Nabi satukan Ansar dan juga Muhajirin, dan banyak kekuatan-kekuatan yang Nabi SAW telah bina pada era Madaniyah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, jadi termasuklah ketika mana era Madaniyah berlakunya siri-siri peperangan. Bermula dengan Badar Al-Kubra. Kita sehari dua ni baru menyambut 17 Ramadan. Tuan-tuan, 17 Ramadan mengingatkan kita tentang peristiwa Yaumul Furqan. Jadi hari pembeza, yakni peristiwa Badar Al-Kubra. Berlaku siri-siri peperangan demi peperangan pada era Madaniyah. Dan dalam bab ini berkaitan dengan era Madaniyah, antara perkara yang disentuh oleh Tuan Guru berkaitan dengan tajuk Fathul Makkah dan juga pengampunan. Cuma bila nak sebut tentang Fathul Makkah ni, kita akan melihat beberapa peristiwa-peristiwa rentetan. Antaranya tuan-tuan, nak bawa kepada Fathul Makkah, tadi Saudara Saiful cerita tentang, Saiful Mujahid cerita tentang perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW sebagai visionary leader yang memandang jauh tindakan keputusan itu ke depan. Walaupun secara zahir, kalau kita lihat kepada isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, seolah-olah merugikan Islam. Bahkan satu tindakan yang tidak popular pada ketika itu diambil oleh Nabi. Para sahabat pada ketika itu melakukan silent protest, yang kita lihat termasuk antara orang yang kurang senang dengan keputusan perjanjian Hudaibiyah itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Tapi bagusnya Umar ini, kita lihat Umar ini datang tanya Nabi. Dia bukan silent protest, dia tanya Nabi, minta penjelasan, tanya Abu Bakar. Abu Bakar mengukuhkan Nabi. Dan bahkan kemudiannya bila turunnya awal surah Al-Fat. Surah Al-Fat ni saya tertarik dengan apa yang disebut oleh sahabat Nabi SAW. Bila menyentuh tentang surah Al-Fat ini, Al-Barra' radhiyallahu anhu, bila sebut tentang surah Al-Fat ini, banyak orang selalu kaitkan dengan pembukaan kota Makkah. Tapi kata Al-Barra', surah Al-Fat ini dia sebenarnya terkait dengan peristiwa Bai'atul Ridwan dan juga perjanjian Hudaibiyah. Bahkan surah ini turun semasa perjalanan Nabi SAW daripada Hudaibiyah balik ke Madinah, yang berlaku pada Zulqa'dah, peristiwa perjanjian Hudaibiyah Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Sedangkan Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi sebenarnya bila turun Inna fatahna laka fatahan mubina, yang menceritakan kemenangan, Umar datang tanya balik Nabi, benarkah ini kemenangan? Nabi mengiyakan. Umar yang sebelum ini banyak tanya soalan pada Nabi dengan Abu Bakar ni rasa serba salah. Sehingga Umar berazam, lepas ni aku nak banyak lagi tingkatkan amalan. Sebab apa? Rasa serba salah, seolah-olah macam mempertikaikan keputusan Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah. Nabi sebagai ketua, di situ ada kebijaksanaan yang di bawah pimpinan Allah untuk membuat keputusan walaupun berhadapan dengan silent protest di kalangan para sahabat yang tidak senang tadi. Kalau kita tengok dalam kisah surah An-Naml, cerita Ratu Negeri Sabak. Tuan-tuan boleh buka cerita itu, cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Negeri Sabak ni bermula ayat 15 surah An-Naml. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana Ratu Negeri Sabak ataupun nama masyhurnya Balqis, kan? Dia bermesyuarat dengan pembesar-pembesar dia, tanya pandangan. Dan apa yang berlaku, pandangan pembesar-pembesar dia, mereka kata apa? Oh, kita ada kekuatan sekian-sekian dan mereka cenderung untuk menyerang. Tetapi keputusan yang diambil oleh Ratu Negeri Sabak bukan menyerang, tapi mulakan dengan memberi hadiah untuk mengenali siapa Sulaiman ni. So keputusan
tidak semestinya berdasarkan pandangan-pandangan tadi, walaupun tanpa kita menafikan pentingnya permesyuaratan dan ada di situ hak seorang ketua untuk buat keputusan walaupun mungkin tidak popular tadi. Tetapi itulah yang disebut oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi bahawa perjanjian Hudaibiyah ini menjadi anak kunci kepada mukaan kota Mekah. Bahkan hikmah yang disebut selepas perjanjian Hudaibiyah, mereka yang memeluk Islam itu jumlahnya lebih ramai. Ada yang kata sama ramai dengan orang sebelumnya, ada yang kata lebih ramai daripada sebelumnya. Kesan apa? Adapun tuan, apabila orang-orang Makkah yang pergi Madinah tanpa izin keluarga kena hantar balik, mereka inilah yang menjadi ejen penerangan. So, banyak orang-orang musyrik yang sebelum ni tak clear Islam tu apa. Jadi bila mana selepas perjanjian Hudaibiyah tak boleh perang, mereka ni balik buat penerangan, ramai orang yang clear. Oh, rupanya Islam begitu begini. Dan akhirnya kesannya ramai yang memeluk Islam. Kita lihat. Jadi pembukaan anak kunci pembukaan kota Mekah, bahkan peristiwa yang bawa kepada Fathul Mekah itu bila tercabutnya perjanjian Hudaibiyah berpunca daripada musyrikin tadi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila sebut tentang Fathul Mekah, jadi Hudaibiyah tadi, daripada perjanjian Hudaibiyah berlaku Umratul Qadha tahun ke-7 dan kemudiannya pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8 dan kita lihat masya-Allah banyak hikmahnya. Jadi tak dinafikan memanglah pembukaan kota Mekah ini satu kemenangan yang sangat besar kesannya. Apabila dikaitkan dengan Fathul Makkah dan juga pengampunan. Ada beberapa kisah pengampunan yang boleh kita lihat sebenarnya di sebalik peristiwa ini. Antaranya bagaimana peristiwa pengampunan. Kalaulah kita nak kaitkan dengan surah Al-Mumtahanah. Minta maaf. Dalam subtopik ini ada kaitan dengan surah Al-Mumtahanah. Tu yang belakang. Tak apa, saya ulang balik nanti. Jadi Fathul Mekah ni nak bawa kepada Fathul Mekah ada cerita Hatib bin Abi Balta'ah. Iaitu seorang sahabat Nabi yang pernah nak tulis surat hantar melalui seorang wanita untuk disampaikan kepada orang-orang Mekah tentang Nabi SAW yang akan pergi menyerang Mekah. Tapi Nabi SAW dapat diberitahu oleh Jibril. Jadi Nabi SAW mengarahkan Sayyidina Ali, arahkan Al-Miqdad, Az-Zubair untuk cari kejar seorang wanita sekian-sekian tempat Nabi bagi tahu, dan bila dikejar mereka dapat surat. Dipendekkan walaupun pada awalnya dinafikan namun akhirnya dapat surat yang dimaksudkan oleh Nabi. Balik dan bila dibuka rupanya surat itu daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Tuan-tuan, tindakan yang Allah Subhanahu wa taala tegur dalam surah Al-Mumtahanah ini apabila ia melibatkan soal keselamatan negara. Ini juga melibatkan soal kepimpinan. Dan bila dibongkar, Hatib minta peluang, dia kata jangan, aku bukan murtad, aku bukan benci Islam tak. Tapi dia bagi surat ini sebab nak biar orang musyrikin terhutang budi dengan dia sebab ada keluarganya di Mekah. Jadi tak ada pelindung, dengan harapan kalau dia dibagi tahu cerita ini paling tidak dapatlah keluarga dia diselamatkan dan sebagainya. Jadi ada niat dia. Yang pasti bukan niatnya untuk mengkhianati Islam. Tapi kita lihat penegasan Omar pada ketika itu. Omar minta izin. Omar nak pancung je. Dan tuan-tuan, saya suka satu ulasan ulama tentang perbahasan plot ini supaya pandanglah semua orang baik. Sama ada Hatib bin Abi Balta'ah tadi pun kemudian kita bersangka baik dengan dia, Rasulullah sendiri dan juga Omar sendiri. Kita setengah orang kata Omar ni sikit-sikit nak pancung orang. Tak, tuan, bukan soal Omar ni dia emosi. Tetapi tuan-tuan, mesej yang dibawakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah tadi yang nak disampaikan pada musuh ni lah benda yang boleh membawa kepada ancaman keselamatan negara, benda yang sangat serius. Sebab itu Omar pandang pancung je. Tapi Nabi pandang lain, bahawa bila dilihat kepada sejarah Hatib bin Abi Balta'ah ni seorang Ahlul Badar. Ahlul Badar ni Allah Ta'ala dah jamin, buatlah apa pun Allah Ta'ala dah ampunkan mereka. Jadi kita pandang baik. Walau bagaimanapun yang kita nak lihat di situ, teguran Allah, ia berkaitan dengan keselamatan negara. Bahkan berkaitan dengan agama, di samping itu berkaitan dengan soal keselamatan negara. Dan penegasan Omar pun, kalau kita sangka baik, Omar memberi pandangan melihat kepada pentingnya keselamatan negara yang tak boleh mudah-mudah kita memberi maklumat kepada musuh. Okey. Kemudiannya, Fathul Mekah. Isu keampunan. Kalau tuan-tuan buka dalam kitab Rahiqul Makhtum,
tuan-tuan akan lihat bagaimana kisah Abu Sufyan. Tapi bukan Abu Sufyan bin Harb. Ini Abu Sufyan bin Al-Haris. Dikaitkan bahawa Abu Sufyan bin Al-Haris ni ialah sepupu Nabi SAW. Dia mungkin tak famous. Yang kita yang famous Abu Sufyan bin Harb. Ini cerita Abu Sufyan bin Al-Haris. Abu Sufyan bin Al-Haris ini tuan-tuan, datang nak minta maaf pada Nabi. Masa kecil tuan-tuan mereka ni baik. Keluarga, kira saudara susuan. Disusukan oleh ibu susuan yang sama. Jadi baik sangat. Tapi setelah Nabi SAW dilantik sebagai Rasul, Abu Sufyan bin Al-Haris ini antara orang yang selalu menyakiti hati Nabi SAW. Masya Allah. Selalu menyakiti hati Nabi. Nabi terasa dengan dia. Tuan-tuan, bila dia datang nak minta maaf pada Nabi SAW, bila Abu Sufyan datang nak memeluk Islam, dia berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia masih lagi ragu apakah Nabi sudi maafkan dia. Ini kerisauan dia. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mencadangkan agar Abu Sufyan bin Al-Haris pergi berjumpa dengan Nabi dan dia cadangkan supaya Abu Sufyan bin Al-Haris cakaplah skrip ini. Apa skripnya tuan-tuan? Skripnya sebagaimana dalam surah Yusuf ayat yang ke-91. Kan? Tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Iaitu luahan abang-abang Nabi Yusuf di saat mereka telah insaf. Demi Allah, hari ini Allah Ta'ala telah melebihkan engkau daripada kami. Disebabkan ketakwaan kamu, kesabaran kamu. Sesungguhnya kami orang bersalah. Ini ayat dalam surah Yusuf yang pernah diungkapkan oleh abang-abang Nabi Yusuf. Sayyidina Ali cadangkan Abu Sufyan bin Al-Haris pergi jumpa Nabi, baca ayat ni. Tuan-tuan, bila Abu Sufyan bin Al-Haris datang, Nabi tanya, apa kamu nak wahai Abu Sufyan? Abu Sufyan pun sebutlah, Tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Tuan-tuan, bila disebut benda begitu, apa jawapan Nabi? Masya Allah, seolah-olah terimbau plot kisah Nabi Yusuf ini bila Nabi jawab dengan ayat 92. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kamu pada hari ini tidak akan ditemplak disebabkan kesalahan-kesalahan kamu dulu. Bahkan Nabi bagi pengharapan, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan kamu. Kalau tuan-tuan, selak depan sikit sirah, iaitu peristiwa Perang Hunain. Perang Hunain, tuan-tuan akan tengok bagaimana awal Perang Hunain itu, tentera Islam telah diserah hendap. Dan ramai di kalangan orang kata sahabat-sahabat Nabi yang pada ketika itu ramai yang baru masuk Islam, yang mereka telah lari. Mereka telah lari. Bila mana mereka telah lari daripada medan ketika mana serang hendap pada awalnya, tapi tuan, antara orang yang stay dekat dengan Nabi ialah Abu Sufyan bin Al-Haris ni. Kalau kita tengok tempoh dia masuk Islam, baru lagi. Fathul Mekah berlaku pada bulan Ramadan, Perang Hunain berlaku pada bulan Syawal. Yang mu'alaf kalau zaman kita ni bertahun-tahun duk panggil mu'alaf lagi. Tapi tuan, Abu Sufyan bin Al-Haris ini antara orang yang setia bersama dengan Abbas bin Abdul Muttalib pada ketika itu. Tuan-tuan boleh lihat dalam kisah Perang Hunain. Masya-Allah. Lepas tu kita kata tuan, orang yang musuh dulu, walaupun kita memanglah hari ni kita nak maafkan orang bukan senang tuan. Kita masih lagi ragu tentang sejarah dia. Tapi ada orang yang tuan-tuan, bila dia telah memeluk Islam, dia menjadi orang yang sangat berkualiti. Sangat berkualiti. Sebagaimana kesetiaan Abu Sufyan bin Al-Haris ni yang telah dimaafkan oleh Nabi SAW pada peristiwa itu. Bahkan kalau kita lihat lagi, beliau kaitkan dengan pengampunan dengan Fathul Mekah, iaitu pengampunan besar-besaran. Besar-besaran oleh pengampunan besar-besaran oleh Nabi SAW terhadap penduduk Mekah, yang mana telah mengubah landscape semenanjung tanah Arab. Tuan-tuan bayangkan orang Arab pada ketika itu yang bila Nabi maafkan, kalau tengok dalam buku Tuanku tulis, membina kekuatan politik Islam memimpin dengan meramaikan jumlah bangsa Arab yang menganut Islam sehingga mendominasi masyarakat semenanjung tanah Arab. Tuan-tuan, bila ramai masuk Islam, dan kalau tengok kepada sejarah Perang Hunain, bagaimana Malik bin Auf yang memimpin musyrikin pada ketika itu, kenapa keputusan untuk Perang Hunain? Sebab mereka pandang kalau Muhammad ini tak dihentikan perluasan kuasanya, habis kita. Lepas tu orang-orang yang ekstrim di kalangan Bani Saqif, Hawazin, ini geng-geng yang ekstrim yang dipimpin oleh Malik bin Auf pada ketika itu, mereka nak mesti perang habis-habisan. Sebab kalau tak sekat sekarang,
akan lagi luas pengaruh Muhammad, akan bina di sekitar Makkah, di semenanjung Arab ini. Itu yang dilihat oleh Malik bin Auf pada ketika itu. Dan memang kita lihat pengampunan itu menyebabkan pengaruh Islam semakin meluas. Sangat luas. Bila mana Nabi SAW mengampunkan orang-orang yang dulu pernah bermusuh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita lihat dalam bab ini, dalam tajuk ini disebut tentang amaran kepada bangsa Arab yang telah menerima Islam, iaitu kalau tak melaksanakan Islam dengan sebaik mungkin, maka mereka akan berhadapan dengan perkara-perkara lain, antaranya Allah Taala boleh gantikan dengan kaum yang lain. Dan kalau kita lihat ayat yang dibawakan di sini antaranya surah Taubah ayat 38-39. Surah Taubah ayat 38-39 ini adalah plot berkaitan dengan cerita Perang Tabuk. Perang Tabuk ini tahun ke-9. Bukan kata Mekah tahun ke-8, tahun ke-9. Tahun ke-9 ini Perang Tabuk ialah peperangan terakhir Nabi SAW. Okey. Bahasanya lain, kita lihat. Penegasannya lain. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ard. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima. Tuan, ini penegasan. Kenapa kamu ni bila diajak perang kamu rasa berat? Kemudian ancaman ayat yang seterusnya Allah Ta'ala kata kalau kamu tak nak keluar perang, Allah Ta'ala boleh azab kamu. Ayat 39. Dan tuan-tuan kalau tengok ayat 40 bawah dia, dalam mushaf Quran kita, ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalau kamu tak nak tolong Nabi Muhammad, Allah Ta'ala boleh tolong. Allah Ta'ala pernah tolong pun. Jadi, tuan-tuan, tidak terikat hanya dengan bangsa. Tuan-tuan, kalau orang Arab pun tak mau tolong Nabi, tak mau tolong Islam, tak mau berpegang teguh dengan Islam, Allah Ta'ala boleh angkat kaum lain. Dan memang itulah yang terbukti kita lihat dalam sejarah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menukar kepimpinan Islam daripada bangsa Arab kepada bangsa-bangsa lain. Sampailah kepada khilafah Turki Osmaniyah. Bukan bangsa Arab. Dan kemudiannya apabila Turki Osmaniyah jatuh, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Umat sedang menanti-nanti siapakah kemudiannya yang akan terkehadapan dalam memperjuangkan agama dan juga menyelamatkan umat dunia, menyelamatkan dunia dan juga masyarakat dengan kerangka agama Islam itu sendiri. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dah di penghujung iktibar kepada mufakat nasional, disebut dalam tajuk ini, dikaitkan senario di atas perlu diambil iktibar bila kita menubuhkan mufakat nasional dengan mengambil kira perkembangan politik terkini di tanah air dan politik dunia Islam keseluruhannya. Jadi tengok tadi hatta sampai kepada peringkat bagaimana Arab, bila Arab pun tak pegang, Allah Ta'ala boleh angkat bangsa yang lain. Tapi kalaulah Arab berpegang pada agama, mereka menjadi bagaimana situasi pada zaman Nabi SAW, bagaimana masyarakat Arab, semenanjung Arab, bagaimana mereka cenderung untuk mengikuti agama Islam. Bahkan kalau kita lihat dalam peristiwa Hajjatul Wada', bila Nabi SAW berkhutbah di hadapan Nabi ni lebih 100,000. Tuan-tuan, kata Syekh Mustafa Sibai dalam kitab sirahnya, tak ada pemimpin dunia, sebutlah pemimpin revolusi mana pun yang sepantas perubahan yang dibuat oleh Nabi. Tuan bayangkan dalam beberapa tahun kepimpinan Nabi, ratusan ribu orang telah berada di hadapan Nabi memeluk Islam. Dalam keadaan zaman tu bukan ada teknologi canggih macam zaman kita, tapi Nabi telah berjaya mengubah dunia. Yang hak tadi musuh, orang-orang Mekah tadi yang musuh Islam pun boleh diubah kepada orang yang ke depan dalam membela agama. Bahkan mereka mengikuti Nabi SAW dalam jumlah seramai itu, dalam keterbatasan zaman itu, tapi ini satu tokoh yang sangat dahsyat membuat perubahan. Tuan-tuan, bagaimana bangsa Arab satu ketika dahulu pada zaman Nabi SAW terselamat kerana mereka mengikut Islam. Adapun dalam konteks negara kita, bangsa Melayu yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganut agama Islam sekian lama. Tuan-tuan, dalam negara yang kita telah lihat bangsa Melayu menjadi bangsa yang dominan, pada masa yang sama menjadi satu benda yang terbiasa bagi kita bila Melayu Islam Melayu contohnya. Sepatutnya orang Melayu perlu disuntik lagi roh Islamnya, dan itulah yang akan menjamin mereka untuk menjadi orang yang sewajarnya melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan.
Jadi kalau orang Melayu tidak mengambil Islam secara total, tuan-tuan, tak ke mana kita. Dan orang Melayu kalau mengambil Islam dengan baik, melihat kepada situasi landscape tempat kita, terkenang kita kepada bagaimana sejarah semenanjung Arab dulu, yang bila mereka menganut Islam, mengikut Islam dengan sebaik mungkin, mereka menjadi suatu bangsa yang sangat berpengaruh sebelum beralih kepimpinan kepada bangsa yang lain. Nak cerita dalam konteks kita, tuan-tuan, kita pun dalam konteks situasi kita, landscape kita, kalaulah kita benar-benar menjadi umat yang benar-benar berpegang kepada Islam, insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kekuatan pada kita dan kita boleh membuktikan bagaimana Islam bila memimpin. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kemudian disebut apa yang wajib bagi kita ialah untuk mengisi roh Islam dalam masyarakat kita. Nak tanamkan Islam di sebalik orang kata masyarakat Melayu yang sedang bersatu padu, yang perlu dibina kekuatan penyatuan tadi, mesti dimasukkan roh Islam. Barulah Allah Ta'ala boleh selamatkan kita. Dan barulah kita boleh benar-benar memimpin menggunakan kerangka Islam dan umat akan terselamat di bawah kerangka Islam tadi. Kemudiannya, diperingatkan tentang surah Al-Hajj ayat 38 hingga 41. Saya nak ringkaskan, masa dah habis. Tuan-tuan, di penghujungnya, dalam sejarah dunia, Islam berjaya memimpin, disebut memimpin negara, masyarakat majmuk, berbagai bangsa, berbagai agama, dengan syarat orang Islam itu mesti memenuhi syarat. Apa syarat-syarat yang disebut oleh pengarang kita? Yang pertama, bersifat Rabbani, bersifat keislaman. Jaga ibadah, jaga solatnya. Yang keduanya dari sudut ekonomi yang adil, termasuklah menitik beratkan aspek zakat. Zakat ajar kita apa? Zakat ajar kita orang yang senang mesti membantu orang yang susah. Kan? Harta tidak boleh berlegar di kalangan orang-orang senang saja. Tetapi tuan-tuan, harta kesenangan akan dikongsikan kepada golongan-golongan yang lemah, golongan-golongan yang memerlukan. Islam mesti bersifat berkebajikan. Umat mesti bersifat berkebajikan dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga kita melihat adanya kehebatan undang-undang dari sudut pelaksanaan nahi munkar tadi. Kalau tadi berkebajikan dari sudut amar ma'ruf, kan, maka undang-undang sifatnya ialah nahi munkar, mencegah kemungkaran. Kemudian kita tak lari daripada berwawasan akhirat. Buat apa pun mesti fikir kesal akhirat. Tuan-tuan, kalau orang fikir kesal akhirat, maka tuan-tuan, orang akan tinggalkan rasuah, orang tak akan menipu, orang tak akan sebar berita palsu, orang tak akan buat benda penindasan, orang tak akan menindak orang lain, orang tak akan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Sebab apa? Orang fikir setiap apa yang buat hari ni ada kaitan dengan akhirat. Maka orang yang berwawasan akhirat, dia akan melaksanakan Islam untuk dirinya dan juga diterjemahkan kepada masyarakat. Dan seterusnya dibawakan tentang sikap terhadap bukan Islam, dibawakan surah Al-Mumtahanah yang saya sebutkan tadi. Surah Al-Mumtahanah, kalau tuan-tuan tengok Al-Mumtahanah ni secara keseluruhan, dia tak lari daripada apa, tuan-tuan? Mengajak kita menjadi orang yang bertanggungjawab dengan agama dan ummah. Tidak mengkhianati dengan menyampaikan maklumat kepada musuh dan sebagainya. Dan nak menceritakan bahawa hakikatnya, kalau tuan-tuan lihat ayat 7 dan hingga 9, Islam ini tak halang untuk berbuat baik kepada orang bukan Islam. Kan? Kita memang berbuat baik kepada orang bukan Islam yang tidak memerangi kita. Kita tidak cenderung kepada orang bukan Islam yang memerangi kita, tidak mengkhianati Islam sehingga cenderung kepada orang yang bukan Islam yang memerangi kita. Tetapi agama mengajar kita, kita mesti berlaku adil, berbuat baik hatta kepada non-Muslim, mereka yang bukan Islam, yang tidak memerangi kita. Ini prinsip yang telah diterjemahkan dalam surah Al-Mumtahanah. Dan juga akhir sekali sebagai kesimpulan, telah jap masa dah ni, kesimpulan, bagaimana kita lihat di penutup pada subtopik ini, Tuan Guru membawakan pada kita surah Al-Anfal ayat 45-46, di mana dalam peringatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45-46 ini, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingat kita, wahai orang beriman, bila kamu bertemu, berhadapan dengan kumpulan musuh, tetapkanlah pendirian kamu. Jangan mundur. Dan ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu dapat kemenangan.
Taatilah Allah dan Rasulnya. Jangan berkelahi, jangan bergaduh. Nanti kamu akan gagal dan hilangnya kekuatan kamu. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersifat sabar. Kan? Jadi yang bersifat Allah tak bersama dengan orang yang bersifat sabar. Dan ayat ini menjelaskan beberapa perkara. Yang pertama, beristiqamah. Jangan menyeleweng dan lari daripada perjuangan. Yang kedua, bersatu padu. Jangan berpecah belah. Ini penutup ataupun kesimpulan daripada subtopik yang kita bincangkan pada petang ini. Jadi saya kira cukup sekali dulu. Saya dah telajak masa dah. Minta maaf pada moderator, saya dah telajak masa. Jadi moga-moga tuan-tuan ada kebaikan untuk saya yang membaca dan untuk kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Wallahualam, saya kembali dulu kepada moderator. Silakan. Ustaz, kita ada soalan daripada penonton ni. Ada satu soalan. Boleh? Okey. Ni kena tanya orang politik ni. Tanya adakah Saya tawaran tidak PN boleh kepada PAS untuk berada dalam kerajaan ini tak sama dengan tawaran Abu Talib dan kepada Rasulullah daripada Ahmad Takmir. saya tak pasti apa yang dimaksudkan oleh adinda saya Ahmad Fahmi tentang tawaran Abu Talib. Saya cuba nak review balik. Abu Talib ke yang tawar? Setahu saya, tak silap saya, bukan Abu Talib yang dalam kes tawaran tadi. Yang kes tawaran soal bagi kedudukan tu. Saya rasa mungkin itu yang dimaksudkan oleh Fahmi. Wallahualam. Kalau saya silap, saya minta maaf Fahmi. Mungkin nak dikaitkan dengan tawaran musyrikin pada penghujung sebelum hijrah, iaitu nak ditawarkan kedudukan sampai nak berkompromi dalam agama, sampai nak kompromi. Hari ini orang kata agama kamu, hari ni kita ikut agama aku, hari ni ikut agama kamu, contohnya kan, ini dalam konsep itu. Wallahualam. Cuma yang saya nak sebut bahawa dalam konteks Nabi SAW itu, iaitu bagaimana ia melibatkan soal prinsip, yang dalam konteks ibadah contohnya, mana ada kita tidak ada kompromi dalam soal akidah tadi, nak mengakui yang batil, dalam kes musyrikin tadilah yang saya maksudkan. Wallahualam yang dimaksudkan oleh Ahmad Fahmi ni. Dan dalam konteks PAS dan juga PN, wallahualam, ini yang patutnya menjawab ni lah soal pimpinan lah jawab soalan ni. Berkaitan dengan isu-isu keputusan ni, tawaran-tawaran dan sebagainya. Cumanya barangkali yang diputuskan oleh pimpinan berdasarkan ruang-ruang yang ada, yang dilihat lebih luas bagaimana Islam dapat dikembangkan melalui permuafakatan ini, berbanding dengan bersendiri ataupun kita mengikat perjanjian dengan kumpulan lain. Jadi ruang yang dilihat lebih jelas dan diharapkan ialah adanya perubahan-perubahan yang bersifat tadarruj. Kita pun tak boleh nak ubah drastik 100% dan kita kena percaya kepada sunnah tadarruj. Yang pasti kita nak prinsip mesti ditegakkan dan perubahan mesti diadakan, mesti ada perubahan, tidak semata-mata mengikut arus, dan perubahan ke arah kebaikan yang kita harapkan. Wallahualam, itu saja yang mungkin saya boleh ulas. Wallahualam, saya minta maaf kepada adinda Ahmad Fahmi kalau tidak menepati apa yang diharapkan oleh saudara Ahmad Fahmi. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz guys. Anda kira cukup syarat dengan petikan sirah dan dalil-dalil yang kita boleh jadikan sebagai mungkin sebagai ulang kaji sirah kita, ataupun sebagai tadabbur kita sempena Ramadan ni. Mungkin sahabat-sahabat kita sama-sama boleh selak balik. Namun sambil-sambil duk salin juga ni. Duk salin dengan Ustaz. Tak cukup kertas nak salin. Jadi sahabat-sahabat yang join minggu depan, insyaAllah Ustaz Diri akan bersama kita lagi sekali untuk bab yang seterusnya dalam bab kiadah Nabi Musa alaihissalam. Standby pen dan kertas lah. Banyak nak catat tu insyaAllah. Okay. Terima kasih kepada Ustaz Diri. Saya minta maaf atas kekurangan. Kesilapan saya minta maaf atas kekurangan. Tak ada. Okay. InsyaAllah. Terbaiklah. Terima kasih juga kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat semua yang sudi bersama dengan kami pada petang ni. InsyaAllah kita jumpa dalam siri diskusi yang akan datang. Itu saja kita tangguh dengan Bismillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.